Now let's talk about iPhone. So guys, finally Apple telah pun melancarkan iPhone 15 series yang terbaru. So seperti yang kita jangkakan, ada 4 pilihan model iaitu iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro dan juga 15 Pro Max. Dan seperti yang aku pernah kongsikan dalam video leaks aku, memang kebanyakannya adalah tepat tau. Aku boleh katakan dalam 97% jugalah tepat seperti mana yang aku pernah kongsikan sebelum ni. Dan now aku nak kongsikan apakah pembaharuan yang Apple telah lakukan pada iPhone 15 series. Aku mulakan dulu dengan iPhone 15 dan juga iPhone 15 Plus. So Apple claim yang iPhone 15 series kali ini adalah all new design. iPhone 15 has an all-new design. So aku macam, okay, all new design. But kalau kita tengok dari segi rekaan yang digunakan pada iPhone 15 dan juga 15 Plus, memang dia lebih kurang je macam iPhone 14 ataupun 14 Plus. Cuma dia ada perubahan sikit dari segi dia punya shape dekat frame tu. So sebelum ni shape dia mungkin lebih tajam sikit, but now lebih rounded dekat bahagian frame body tepi tu. And back panel sekarang ni dia menggunakan one piece panel. Bukan lagi two piece macam yang iPhone 14 sebelum ni. Bermakna kalau bonggol kamera tu pecah, korang nak kena tukar one set panel belakang tu untuk iPhone 15. So itu adalah antara pembaharuan untuk design dia. Berita baik untuk wanita di luar sana, sekarang ni ada pilihan warna pink untuk korang yang sukakan warna pink pastel. Kali ni total ada 5 pilihan warna untuk iPhone 15 dan juga iPhone 15 Plus dengan saiz yang sama iaitu 61 inci untuk 15, 67 inci untuk 15 Plus. Finally untuk bahagian display, kali ni Apple tak gunakan screen notch. Aku boleh katakan RIP lah untuk display notch pada iPhone, dan Apple menggunakan Dynamic Island Display pada iPhone yang basic model. Dan untuk refresh rate dia, aku nampak dekat spec sheet Apple tak ada tulis promotion tau. So aku assume bahawa untuk yang basic model ni hanya gunakan 60Hz saja. So dia just bagi a new experience untuk basic model dari segi dia punya Dynamic Island Display tu lah. And then dia menggunakan ketahanan jenis ceramic shield dan juga nits of brightness pun cukup tinggi iaitu 2000 nits, lebih kurang je macam model Pro. So 2 kali ganda diorang upgrade untuk nits brightness kalau berbandingkan dengan basic model iPhone 14 sebelum ni. Improvement terbesar lagi yang Apple lakukan pada iPhone 15 basic model kali ni adalah pada bahagian kamera dia. So sebelum ni diorang just gunakan 12 megapixel kan, but kali ni Apple gunakan kamera utama 48 megapixel pada basic model. Finally kita dapat a better resolution ataupun megapixel untuk basic model. So apa kelebihan dia sebenarnya untuk 48 megapixel ni? Of course, dia akan memberikan gambar yang lebih high res dan juga details yang lebih baik berbanding dengan 12 megapixel. Selain itu juga ada high resolution foto 24 megapixel ataupun 48 megapixel. Cuma aku tak pasti macam mana cara untuk kita nak setting nanti sebab dia just display macam tu je. And then kali ni juga Apple enable 2 kali optical telephoto pada basic model. So aku tak pasti daripada mana dia dapat 2 kali itu sebab tak ada lens telephoto. Mungkin juga diambil daripada 48 megapixel punya resolution tu, so dia cropkan sikit dan menjadikan dia 2 kali telephoto. Untuk dia punya method tu aku tak sure, kita nak kena cuba sendiri macam mana. Dan ada juga improvement yang besar pada bahagian portrait mode dia. So now kita dapat a better portrait mode untuk low light dan juga details pada gambar. So itu paling penting sekali pada kepala kamera untuk basic model ni. Dan seperti yang kita semua jangka bahawa Apple memang akan membezakanlah chip yang digunakan pada basic model dan juga pro model. So basic model kali ni memang gunakan chip yang sama macam tahun lepas iaitu A16 Bionic dengan 5 core GPU dan juga 6 core CPU. So Apple claim yang chip kali ini menggunakan 20% less power berbanding dengan A15 Bionic yang digunakan pada iPhone 14. So better performance lah kalau dibandingkan iPhone 14. Cuma kalau dibandingkan dengan iPhone 15 Pro memang ada perbezaan yang agak ketara juga sebab chip pada yang versi Pro memang much better untuk CPU dan juga GPU dia. Nanti aku explain macam mana chip yang digunakan pada yang versi Pro. Memang mind blown gila kot. Ada lagi ke improvement yang Apple lakukan pada iPhone 15 basic model ni? Yes, memang ada. Kali ni Apple menggunakan sensor ultra wideband second generation. So Apple katakan yang ultra wideband kali ni memang 3 kali jarak lebih luas berbanding dengan ultra wideband sensor yang sebelumnya. Selain daripada tu ada features baru yang digelar sebagai roadside service. But buat masa sekarang ni memang tak boleh digunakan di pasaran Malaysia lah, just dekat market US dan beberapa negara lain. So benda tu memang korang nak kena subscribe juga, dan setakat ni Apple claim ada free selama 2 tahun saja. Selain daripada tu ada juga features baru pada bahagian call, ada voice isolation. So bermakna kalau korang tengah buat call, korang turn on features ni, dia akan senyapkan noise keliling dan juga fokus hanya pada suara korang saja. So ini antara features yang agak menarik juga untuk korang yang nak buat call dan juga nak fokus pada suara saja instead of noise macam bunyi kereta ke bunyi orang tengah construction dan sebagainya. Paling penting sekali upgrade yang paling ramai tunggu-tunggu dan juga memang leaks ni daripada 2-3 tahun lepas iaitu penggunaan USB-C pada iPhone finally untuk
untuk iPhone 15 series buat kali pertama. Daripada iPhone 5 sampai iPhone 14 series, diorang gunakan Lightning port dan kali ni Apple berubah kepada USB-C port. Cuma dari segi voltage tu, Apple tak explain berapa voltage yang dia gunakan. Dari segi numbers dekat specs tu memang aku nampak dia punya charging speed lebih kurang je macam Lightning port. So kita just tunggu once dah rasmi orang akan test apa semua, tengok macam ni lagi laju ataupun lebih kurang je macam iPhone 14. Tapi paling penting sekali adalah lebih universal dan juga transfer data yang lebih laju. So kalau korang gunakan MacBook, iPad, memang korang boleh gunakan kabel yang sama untuk nak charge iPhone. So that's why pentingnya penggunaan USB-C pada iPhone. Dia bukan hanya untuk charging speed ataupun untuk transfer data lebih laju, tapi dalam masa yang sama untuk penggunaan kabel supaya kita nak bawa pergi travel keluar, tak perlu banyak kabel yang berserabut. Just satu kabel untuk kita boleh charge banyak devices. So korang dah tahu kan antara improvement yang Apple lakukan pada iPhone 15 basic model ni, tapi ada berita buruk sikit tau, sebab memang ada kenaikan harga sebanyak RM200 untuk basic model. So last year kita nampak iPhone 14 starting price dia adalah 4199, tapi kali ni starting price untuk iPhone 15 adalah 4399. So RM200 naik daripada iPhone tahun lepas. So kenapa? Korang pun tahulah sebab apa kan? USB-C port, kamera 48 megapixel, dynamic island dan sebagainya lah. So aku rasa possible kenaikan harga ni, cumanya itulah dynamic island 60Hz tu sepatutnya lah tak perlu untuk phone yang berharga setinggi itu. At least 90Hz ataupun bagi terus 120Hz. Tak perlu nak asingkan lah promotion apa semua kan. So apa pendapat korang dengan harga untuk iPhone 15 basic model? Okey ke tak dengan improvement yang diorang lakukan? Minor ke, major ke ataupun biasa-biasa? Cuba korang komen sikit. Seterusnya yang dinantikan adalah versi Pro. Finally memang seperti yang kita semua jangkakan bahawa Apple akan gunakan titanium body material pada versi Pro sahaja. So ini adalah kali pertama Apple gunakan titanium body untuk sebuah iPhone. Tahun lepas kita dah nampak lah pada Apple Watch Ultra, dan basically tahun ni pun Apple ada perkenalkan Apple Watch Ultra 2. Cuma dia punya upgrade tu very minor, so that's why aku macam kurang teruja lah. Aku lebih teruja dengan iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max. So apa yang baru dengan design dia? Dari segi luaran, fizikal memang lebih kurang sama je macam iPhone 14 Pro. Cumanya dia punya shape tu kalau korang tengok secara teliti memang ada perubahan dari segi dia punya shape frame body tu. Kali ni seperti kita jangka memang lebih rounded, dia bukannya tajam macam iPhone 14 Pro, dan back panel dia menggunakan one piece, dia bukannya two piece macam 14 Pro. Bermakna kalau pecah bonggol kamera tu memang korang nak kena tukar one set back panel tu untuk iPhone 15 Pro. Dan dia punya bahagian body pun bukannya stainless steel ataupun finishing yang glossy tau. Diorang gunakan brush finishing, bermakna macam ada satu texture yang unik lah kat situ. And nama untuk warna dia pun memang unik juga. Semua kali ni dia gunakan nama belakang titanium. So ada black titanium, white titanium, blue titanium dan juga natural titanium. Jangkaan aku warna baru yang akan hot selling semestinya blue titanium ataupun natural titanium ni lah. So memang ini warna baru yang akan korang rasa excited untuk nampak dia berbeza dengan model yang lama, sebab last time kita just ada deep purple kan. Untuk pengetahuan korang, 15 Pro kali ni adalah model Pro yang paling ringan pernah Apple buat sepanjang dia keluarkan model Pro lah. So diorang gunakan material titanium, so that's why dia akan bagi ketahanan yang lebih baik dan juga body yang lebih ringan daripada versi stainless steel. Kelainan yang paling ketara sekali Apple lakukan pada body untuk 15 Pro kali ini adalah dah tak ada alert slider tau. So diorang gantikan dengan action button, bermakna kita akan gunakan iPhone tu dengan cara yang sedikit berbeza dari segi button tu. So sebelum ni untuk ring dan silent kita just toggle macam tu kan, tapi kali ni kita kena tekan button untuk ring dan silent. So by default dia memang ring dan juga silent lah, tapi kita boleh customize dia menjadikan shortcut, contoh lah untuk buka kamera, buka alarm, do not disturb, flashlight dan macam-macam lagi korang boleh customize just menggunakan action button tu. So ini antara perubahan dan juga improvement yang positif untuk pengalaman baru pada iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max sajalah. But untuk basic model masih lagi dengan alert slider tu tau. Untuk Pro model saja dapat features ni. Macam mana pula dengan bahagian kamera? Ada upgrade ke untuk 15 Pro dan juga Pro Max kali ni? Yes, memang ada upgrade. Cuma untuk versi Pro dia ada special sikit tau. So korang nantikan apa benda yang special tu. Dan Apple masih kekalkan dengan triple kamera, 48 megapixel kamera utama, 12 megapixel telephoto dan juga 12 megapixel ultrawide. But now Apple bagi Smart HDR 5, bukan Smart HDR 4 macam versi 14 Pro sebelum ni lah. So better Smart HDR untuk versi 15 Pro kali ni. Dan dari segi lens dia tu, Apple claim diorang gunakan nano scale coating untuk kurangkan lens glare pada kamera iPhone. So biasanya untuk iPhone sebelumnya macam iPhone 14 Pro Max aku sekarang ni masih ada tau lens glare bila aku ambil gambar dan juga ada cahaya lampu dekat jalan tu. So itu menyebabkan gambar tu kurang cantik dan juga ada kesan lens glare yang memang
memburukkan gambar tu lah. But untuk 15 Pro, Apple claim diorang ada letak coating yang dihaskan untuk kurangkan lens glare tu. Dan benda ni kita nak kena test dulu macam mana, baru kita boleh bagilah outcome dia bagus ke ataupun lebih kurang sama je macam iPhone sebelumnya. But bila diorang mention ada improvement tu, kira bagus lah kan. Dan kita just tunggu dah lihat bila dah dekat tangan nanti. And then ada upgrade lagi ke? Yes, memang Apple ada enhance lagi kebolehan untuk bahagian dia punya telefoto. So untuk telefoto Pro Max saja memang diorang bagi 5 kali telefoto. Untuk yang versi Pro hanya 3 kali saja. So kalau korang better telefoto punya optical, memang kena beli yang Pro Max lah. Dan ada juga diorang enhance kebolehan untuk portrait. So diorang juga ada bagi numbers untuk focal length kalau korang tukar dia punya telefoto tu lah. So dia akan tulis kat situ berapa mm yang korang gunakan masa korang buat zooming tu. Untuk rakaman video memang sebelum ni Apple hanya bagi ProRes 4K 30fps. Tapi kali ni pada 15 Pro korang boleh shoot ProRes sampai 4K 60fps. So ada improvement untuk korang nak shoot pada ProRes codec. Ada juga features baru yang Apple tambah untuk rakaman video. Korang boleh rakam special video yang korang boleh pair dengan Apple Vision Pro nantilah. So tahun depan kita boleh beli kan Apple Vision Pro. Harga dia berapa 20k something kan. Last but not least, untuk bahagian video memang kali ni Apple enable untuk korang rakam video menggunakan external storage, bermakna korang boleh cocok SSD kat situ dan memang video tu akan disimpan dalam SSD. So ini antara improvement yang besar juga untuk professional videographer ataupun mobilegrapher kat luar sana nak gunakan iPhone sebagai dia punya main camera nak buat vlogging dan sebagainya. So memang very positif. Lagi-lagi kalau korang yang gunakan iPhone dengan storage yang rendah macam 128, 256 ataupun 512 yang aku rasa macam dah tak berapa nak cukup untuk aku lah personally. So aku rasa paling minimum 512 ke 1TB macam tu lah. Sebab sekarang ni Apple macam tak bagi 2TB kan. Don't just paling maksimum 1TB. Based on leaks ada tapi final product tak ada. So itu something macam aku agak kecewa sikit lah. At least bagi pilihan 2TB kot. Sebab file makin besar, apps pun makin besar size dia. And solution ni of course korang just buat backup, delete dan juga pakai balik lah iPhone tu ataupun paling common pun delete lah benda-benda tak penting kan. Untuk performance memang banyak juga upgrade yang Apple bagi pada versi Pro kali ni. So diorang tak panggil lah nama Bionic. Diorang memang letak terus A17 Pro. Ini nama baru untuk chip iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max. So apa yang membuatkan A17 Pro ni Pro sangat? So kali ni diorang gunakan architecture 3nm. So memang lagi kecil daripada 4nm. Ada juga penggunaan GPU baru yang aku nampak sekarang ni memang chip A17 Pro memfokuskan lebih kepada mobile gaming experience. Sebab Apple claim diorang akan letakkan game yang ada kat PC macam Assassin's Creed dan juga Resident Evil yang biasa korang main kat PC tapi korang boleh main dekat iPhone 15 Pro dengan lebih smooth. Dan Apple claim ada juga features ray tracing untuk enhance lagi visual graphic gaming supaya nampak lebih realistik, lagi-lagi untuk yang ada efek lampu semua tu kan. So nampak lebih cantik lah dia punya graphic visual tu. So ini antara enhancement dan juga improvement pada bahagian dia punya grafik dan juga gaming experience yang aku rasa very positif. Sebab mobile gaming ni memang cukup popular sekarang ni kan. Macam Mobile Legends, Genshin Impact, PUBG Mobile dan macam-macam jenis game yang aku rasa dah bagi a better experience dari segi visual. Dan dengan adanya game PC yang akan masuk dalam mobile nanti, dia akan memberikan satu experience yang baru jugalah untuk peminat PC nak main game secara mobile dekat smartphone nanti. Persoalannya macam mana pula dengan bateri dan juga charging pada iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max? So Apple claim dalam dia punya spec sheet tu, bila aku tengok comparison model, memang bateri dia masih sama tau dengan iPhone 14 Pro ataupun 14 Pro Max. So untuk video playback boleh tahan sehingga 23 jam. Manakala untuk yang Pro Max, dia punya video playback boleh tahan sehingga 29 jam. Dan memang semua model iPhone 15 menggunakan USB-C port. Cuma Apple tak mention berapa wattage yang digunakan pada dia punya fast charging tu. Don't just mention yang a better data transfer untuk korang nak gunakan kalau korang cocok dekat laptop apa semua nantilah. So ini perkara yang aku rasa patutnya diorang mention jugalah kan. Berapa wattage yang support untuk USB-C dia. At least kita tahu dan juga kita boleh beli adapter yang sesuai dengan wattage yang diorang bagi tu. So untuk harga pula macam mana? Ada kenaikan ke macam iPhone 15 tadi? Yes, memang ada kenaikan harga juga untuk yang versi Pro ni. So memang Apple tak bagi terus 256 tau. Diorang bagi starting 128 juga untuk pengguna. So aku tak faham. Kenapa masih lagi dengan 128 untuk tahun 2023 ni? Aku rasa dah tak relevan kot 128 tu kan. At least 256 terus lah kan.
Now, untuk harga iPhone 15 Pro, starting dia adalah 5499. So, ada naik dalam RM200 dan mencecah untuk yang model Pro Max 1TB 8499. So, RM8,500 untuk 1TB. So, ada kenaikan RM200 jugalah untuk yang versi Pro Max. So, ini antara harga yang kita dah boleh jangkakan untuk iPhone 15 series, iaitu kenaikan sebanyak RM200. So, mungkin next year akan stay ataupun akan drop sikit lah harga. So, kita just tunggu dan lihat untuk iPhone 16 pula nanti kan. But korang rasa macam mana dengan iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max? Adakah semua improvement ni korang memang suka ataupun korang rasa macam masih biasa je? Cuba korang komen sikit pendapat korang tentang iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max. Bagi aku, improvement untuk bahagian kamera dan juga design USB-C ni memang very positif. Yang lain-lain tu memang aku rasa biasa-biasa je lah untuk iPhone yang versi Pro. But paling penting sekali untuk semua model iPhone kali ni dah kita tak nampak dah notch display ataupun lightning port pada iPhone diorang kan. Dah lama kot guna lightning port tu, daripada iPhone 5 lagi sampailah 14 series, berapa tahun tu kan. Now kita gunakan all the way USB-C port yang lebih universal, data transfer lebih laju, cuma wattage tak tahu berapa watt. Just tunggu saja. InsyaAllah kalau aku tahu nanti aku akan update dekat bahagian komen berapa wattage yang digunakan pada iPhone 15 series. So guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak aku dapat kongsikan tentang iPhone 15 series. So dalam banyak warna yang baru Apple perkenalkan ni, warna apa yang korang paling suka sekali? Cuba korang komen sikit. Untuk iPhone 15 aku rasa warna pink tu nampak macam unik sikit lah kan. Manakala untuk yang versi Pro, aku rasa aku akan beli yang warna natural titanium lah. Sebab warna dia lebih nampak soft dan juga kena dengan aku punya jiwa. Untuk warna black tu pun actually aku suka juga. Cuma warna black tu very typical colour lah. Cuma kalau korang nakkan kelainan ataupun pembaharuan, mungkin warna blue tu lebih menonjol lah berbanding dengan warna natural titanium tu. So korang just komen warna apa yang korang paling suka. Dan aku rasa itu saja sedikit sebanyak tentang iPhone 15 series. Nantikan aku unboxing iPhone 15 once aku dah dapat dekat tangan aku nanti. So insyaAllah dalam minggu depan ataupun 2 minggu lagi akan sampai. Dekat Malaysia korang boleh start pre-order bermula 22 September. Manakala untuk beli secara walk-in mungkin sekitar 29 September dia akan available. So guys, terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. iPhone 15 series. Nama dia semua titanium sekarang. Okay, kita bubuh nama yang simple. Janji ada titanium. Kan? Betul tak? Okay, let's go.